Wabarakatuh. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur kepada Allah SWT yang masih memberikan kita kesempatan dan ruang pada pagi ini untuk terus hidup dan menghirup udara Allah SWT. Jadi insya-Allah semalam saya berkongsi berkaitan dengan sembelit di kalangan kanak-kanak, punca, tanda-tanda dan bagaimana keadaan perawatan dari aspek pemakanan dan perubahan tabiat, termasuk bagaimana kita cuba perkenalkan fiber, perkenalkan probiotik kepada diet kanak-kanak. So hari ini insya-Allah saya akan cuba berkongsi sedikit sebanyak berkaitan dengan formula khas pediatrik. Dan formula khas pediatrik ini tujuan dia ialah untuk kita melihat indikator yang bersesuaian dalam kita memilih produk-produk ataupun formula-formula khas bagi kes-kes kanak-kanak yang mengalami masalah, sama ada masalah dari segi penghadaman, masalah dari segi alergi ataupun alahan, ataupun masalah dari segi kita panggil sebagai sistem penghadaman ataupun ketidak toleransi kepada laktos. Okey. Jadi saya pernah menulis dalam satu artikel saya di Facebook saya ini, kena carilah, iaitu berkaitan dengan formula khas pediatrik yang mengandungi 7 kategori utama. So hari ini saya berkompreskan dan bahagikan semula ia kepada 5 bahagian utama berdasarkan fungsi-fungsi tertentu yang kita boleh cuba guna pakai untuk melihat indikator bersesuaian. Namun diingatkan bahawa pemilihan formula ini perlulah merujuk kepada profesional kesihatan, terutamanya dietitian ataupun pakar pediatrik, kerana mereka lebih tahu isu apa yang berlaku kepada anak kita. Cuma apa yang saya kongsikan sini lebih sebagai panduan dan makluman awal lah kepada ibu bapa, kepada tuan-tuan dan puan-puan semua, untuk melihat sejauh mana kita boleh membuat pilihan kepada anak kita. Okey, so di depan saya ini saya merujuk kepada beberapa perkara yang saya cuba boleh maklumkan di sini ialah tentang 5 bahagian utama, 5 bahagian utama untuk formula khas pediatrik. Yang pertama, kes merujuk kepada kes alahan ataupun alergi. Dalam aspek ini kita fokus pada cosmic protein allergy ataupun alahan protein susu lembu, CMPA. So untuk CMPA ini dia tergolong dalam kumpulan milk hypersensitivity. Dia ada 2 jenis milk hypersensitivity. Satu alahan allergic, yang kedua dipanggil lactose intolerance. Okey, yang pertama kita rujuk pada allergic ataupun milk sensitivity. Yang pertama, dia ada 2 jenis, satu IgE dan non IgE allergic. Okey, tapi dari segi pemilihan formula khas, saya bahagikan kepada 4 jenis. Satu untuk kumpulan amino acid formula ataupun AAF. Yang kedua EHF, extensively hydrolyzed formula. Yang ketiga protein partial hydrolyzed formula ataupun kita panggil HA, hypoallergenic. Dan yang keempat soy based formula. Okey, so 4 formula ini tergolong dalam kumpulan ataupun formula yang memberi fokus kepada kes-kes berkaitan cosmic protein allergy ataupun alahan protein susu lembu. So yang pertama, amino acid formula, dia lebih kepada treat, merawat kes-kes severe atau kes-kes allergic yang teruk. Ini kes biasanya di bawah umur setahun lah. Okey, yang mana kalau tahu alergi ni dia ada beberapa tanda, antara indikator yang boleh dilihat atau dari segi simptom dia, sama ada dari segi eczema, masalah dari segi pernafasan, masalah sakit perut, batuk dan sebagainya. Nanti kita akan cuba cerita lain kali lah berkaitan dengan tajuk khas berkaitan dengan hypersensitivity ini. Cuma apa yang saya nak fokus hari ini ialah berkaitan pemilihan formula. Yang pertama, amino acid formula lebih kepada untuk kita merawat. So produk dia memang sangat mahal lah. Okey, dan dia ada 2 jenis produk di pasaran, iaitu Neocate dan Comedegen. Okey, yang kedua EHF, extensively hydrolyzed formula. Extensively hydrolyzed formula ni dia lebih kepada merawat kes-kes yang moderate ataupun mild, ataupun yang kita panggil rawatan sederhana. Okey, nak treat alahan yang
tak teruk lah, maksudnya bukan severe. Okey, so kita biasa kalau dulu kita pernah ada Mamet Pepti, bukan kita lah, di pasaran pernah ada Mamet Pepti, dan cuma saya tak pasti sekarang masih ada ataupun tidak di pasaran Mamet Pepti. Dan di samping itu ada berkaitan dengan Alimentum dan Paracetamol. Cuma diperkenalkan satu produk iaitu EHRF kategori Extensively Hydrolyzed Rice Formula yang ada mengandungi hydrolysis of rice yang beras yang dihydrolyzkan formula, dan dia tak fokus kepada penggunaan protein susu lembu, dan produk dia biasanya Nova Rice lah. Okey. Okey, yang ketiga partially hydrolyzed formula. So partially hydrolyzed formula ataupun kita panggil hypoallergenic. Okey, hypoallergenic contohnya macam NAN-HA, Mamet HA, Enphalet HA, Frisolet HA yang terbaru. Okey, ini produk-produk yang digunakan partially hydrolyzed ini biasa digunakan untuk mencegah, okey, ataupun mencegah berlakunya masalah alergi. Okey, bagaimana kita nak tahu alergi ini boleh berlaku? Biasanya kalau mak dan ayah ada masalah alergi, okey, kebarangkalian anak akan develop symptom of allergy itu tinggi, lebih kurang dalam 60 to 80%. Okey, tetapi kalau mak dan ayah tak ada masalah alergi, tetapi di kalangan adik-beradik anak tersebut ataupun anak yang lain ada alergi, maka dia punya risiko lebih kurang sederhana, medium rate ada sekitar 20 to 40%. Okey, itu macam mana kita nak tentukanlah hypoallergenic. So kalau tengok salah seorang mak atau ayah ada masalah alergi, biasanya boleh pakai produk HA lah, hypoallergenic. Okey, yang keempat soy based formula. Soy based formula ni sudah pasti dia tak menggunakan protein susu lembu, dia menukar kepada penggunaan soy base. Cuma kalau ikut guideline, ikut panduan, dia disesuaikan kepada kanak-kanak yang berusia 6 bulan dan ke atas. Contoh produk Dupro Soy, Mamet Soy, Enphalet Soy, Isomil dan sebagainya. Banyak di pasaran produk soy, boleh pilih yang mana. Cuma macam saya tekankan sekali lagi, pemilihan produk perlulah merujuk kepada profesional kesihatan. Ini sangat penting, supaya kita tak tersalah beli produk dan mengelakkan berlakunya masalah pembaziran dan sebagainya. Okey, yang kedua lactose intolerant, masalah ketidaktoleransi kepada laktosa, ataupun laktosa ni gula susu lah kita panggil kan. So lactose ni, jadi suggest ataupun cadangan penggunaan produk yang fokus kepada lactose intolerant ialah lactose free formula. So lactose free formula ni ada banyak lah yang di pasaran, ada Mamet LF, Dupro LF, Enphalet LF dan NAN LF. Ini contoh. Kalau LF tu memang lactose free, dia tak ada penggunaan gula susu, tetapi dia ada penggunaan gula-gula selain pada gula susu. Okey, so bagaimana untuk tentukan anak kita ada masalah lactose intolerant ataupun CMPA? Yang ni kena pergi buat pemeriksaan di klinik-klinik ataupun di hospital, baru kita tahulah ada masalah lactose intolerant ataupun masalah CMPA. CMPA biasa dia merujuk kepada hereditary ataupun pewarisan di kalangan di dalam mak ayah ataupun adik-beradik. Nanti kita cerita lain kali lah tentang pembahagian kedua-dua tentang hypersensitivity ini. Okey, yang ketiga is more on gastrointestinal comfort formula. Okey, yang ini kategori kita lihat kepada masalah-masalah yang berlaku kepada kanak-kanak, sama ada masalah diarrhea, constipation, colic ataupun reflux. Diarrhea ni ialah loose stool. Contoh kita kata macam loose stool lah, selalu berak cair, anak kita bagi susu pun dah berak, okey, buang air lah. Okey, so constipate ni sembelit, colic ni kembung, kembung. Reflux ni kita panggil dalam bahasa kita jeluak lah, ataupun mudah tersedak sehingga mengeluarkan kembali susu yang diminum. Okey, kesesuaian produk dia. Okey, produk yang tergolong dalam kategori ini contoh macam Enphalet Gentle Ease ataupun Similac Total Comfort STC, Frisolet Comfort. Okey, Frisolet Comfort pun antara produk yang digunakan untuk masalah
dalam 4 masalah ini. Cuma penentuannya, pemilihan produk ini bergantung kepada masalah, sebab setiap masalah ataupun isu yang berlaku ini dia perlu menggunakan produk-produk yang berbeza. Okey, kalau ada masalah kolik, dia ada pilihan produk yang mana. Okey, kalau ada anak-anak masalah diarrhea, selalu kita panggil kerap kali loose stool ataupun berak cair, maka dia ada produk yang tergolong dalam kumpulan ini. Cuma saya kumpulkan sekali cuma untuk memudahkan pembahagian dalam aspek GI comfort ataupun gastrointestinal comfort ataupun keselesaan usus anak-anak. Okey, jadi di dalam kumpulan juga ada Novalac, kumpulan Novalac. Novalac ni pun ada pelbagai jenis, dari Nova, Confinova, Easinova dan AR. Okey, 4 jenis Novalac ini pun dia mengandungi atau memberikan kesan yang berbeza kepada seseorang kanak-kanak. Penentuan nak mana kena rujuk kepada profesional kesihatan. Okey, yang keempat, produk premature ataupun produk pramatang. Okey, formula pramatang indikasi dia kepada kanak-kanak yang lahir tak cukup bulan. Okey, so di pasaran ada Prenan, Mamex Prem, Mamex Premature maksud saya, Inflex Premature dan Dupro Premature ataupun Dupro Pramatang. Ini antara produk-produk premature yang biasanya diguna di dalam institusi kesihatan lah biasanya untuk kanak-kanak yang mengalami ataupun yang lahir tak cukup bulan. Tetapi selepas kanak-kanak itu di-discharge ataupun dikeluarkan daripada hospital ataupun daripada institusi kesihatan, produk premature kita dah tak pakai. Dia pakai produk post discharge nama dia. So post discharge ada beberapa jenis produk post discharge lah di pasaran. Ada Enfalex post discharge, ada Dupro post discharge, apa lagi, Mamex post discharge tak salah saya. Dan tujuan post discharge ni ialah dia untuk membantu melengkapkan nutrisi kepada kanak-kanak tersebut. Okey, dan yang terakhir, kumpulan yang kelima ialah kumpulan complete formula. Complete formula ni kalau di pasaran ada 2 jenis yang difokuskan kepada, maafkan saya, ada beberapa jenis. Satu yang biasa kita dengar Pediasure, Nutrien Junior ataupun kita panggil Dugro Complete dan Dugro Sure. 4 produk ini is a complete formula macam Pediasure dan Nutrien Junior, dia untuk kanak-kanak setahun ke atas. Sama juga dengan Dugro Complete dan Dugro Sure. Cuma apa beza antara penggunaan Dugro Complete dan Dugro Sure ni? Sepatutnya benda ni dirujuk kepada profesional kesihatan terlebih dahulu. Cuma kita nak bagi tahu bahawa tentang penggunaan complete formula ini, dia lebih kepada untuk membantu melengkapkan pemberian nutrisi ataupun zat kepada seseorang kanak-kanak. Tapi yang ni jangan guna untuk setahun ke bawah lah, sebab dia diindikator kepada setahun ke atas. Jadi ini 5 pembahagian, 5 jenis produk ataupun formula khas pediatrik yang kita boleh belajar untuk tahu sebagai satu makluman kepada kita semua untuk kita buat pemilihan. Sebaik-baiknya untuk apa-apa isu berkaitan dengan masalah anak kita, masalah kanak-kanak, boleh rujuk kepada profesional kesihatan. Itu yang terbaik. Jadi bagi kita tahu isu apa, isu diarrhea, isu apa, isu constipate. So bila constipate, apa pilihan yang kita ada. Ini sebagai satu makluman, sebagai satu perkongsian daripada saya, dan saya harap memberi manfaat kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.